Selamat pagi. Tajuk hari ini ialah mengapa perlu tekun bekerja. Mengapa perlu tekun bekerja. Kita di manusia ada satu keadaan yang biasa. Sebab manusia, banyak manusia, banyak orang, ramai-ramai tidak suka perubahan. Seperti tidak mau bekerja kuat. Ramai orang mau tinggal di dalam situasi, keadaan yang mereka yang tak mau buat apa-apa pun. Orang kata mereka malas. Mengapa? Saya di dalam hari ini di surat Yakobus surat 4 ini bukan Yakobus, ini surat Efesus 4. Efesus 4, Paulus berkongsi. Dia kata ada 4 keadaan yang manusia mengapa tidak mau ubah, tidak mau perubahan. Nombor 1, kerana biasa dengan situasi yang lama, sudah lama. Mereka kata saya sudah biasa, tak mau ubah, tak mau langsung. Ada orang kata, saya ialah macam ini sudah berapa tahun, saya tidak mau ubah. Mereka rasa perubahan akan bawa kesusahan kepada mereka. Ada banyak cabaran. Mereka tidak mau ubah. Kedua, mereka suka tabiat yang sedia ada. Ini tabiat mereka sudah biasa, sudah lama. Ada orang berokok, sudah biasa. Ada orang minum arak, sudah biasa. Ada orang tonton televisyen, biasa. Ada orang mau tidur saja, biasa sudah, tabiat mereka sudah biasa. Ketiga, kerana mereka sangka boleh dapat kebaikan. Mereka ingat kalau dia begitu, tidak mau ubah, memang boleh menjemput banyak kebaikan. Kita tahu mereka sudah salah. Keempat, mereka kerana syaitan tidak mahu mereka berubah. Mereka tidak tahu syaitan sudah dikawal mereka. Marilah kita lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sini ada banyak cabaran. Yang pertama, orang kerana sudah biasa dalam situasi yang lama, ayat 17 kata, oleh itu demi nama Tuhan aku memberikan amaran ini, janganlah kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berfikiran sia-sia. Paulus sudah beritahu, sekarang sudah jadi Kristian, jangan lupa orang yang belum jadi Kristian. Jangan lupa orang dunawi. Jangan lupa orang lain yang tidak mengenal Yesus. Fikiran mereka sia-sia saja. Sebab ini, bila mereka yang sebelum jadi Kristian, ini adalah situasi mereka, sekarang sudah jadi Kristian, situasi pun tidak mau ubah. Sama juga. Sebab itu Paulus marah mereka, kata, janganlah seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Kedua, ini masalah ialah mereka suka tabiat yang sedia ada, sebab ayat 18 kata mereka tidak dapat memahami apa-apa. Mereka tidak mengenal kehidupan yang diberikan oleh Allah kerana mereka jahil dan degil. Ini tabiat mereka sudah ada, sedia ada, lama, tak mau. Ramai orang kata, saya ialah macam ini. You suka, marilah. Tak suka, jauhlah.
Lalulah, ini orang ini yang sangat jahil dan degil saja. Paulus kata, sebab mereka tidak mengenal kehidupan Allah. Mereka jadi Kristian, tetapi kehidupan mereka lama. Kehidupan mereka duniawi. Seperti duniawi, bukan kehidupan Allah. Ini adalah masalah. Ketiga, mereka sangka boleh dapat kebaikan. Ingat saja, sangka saja. Ayat 19 kata, mereka tidak mempunyai perasaan malu lagi. Mereka menuruti segala hawa nafsu dan terus-menerus melakukan segala perkara yang tidak senonoh. Tidak senonoh. Dia kata di sini, mereka ingat dia boleh dapat kebaikan, tetapi mereka tidak dapat. Sebab ini adalah memberi kemaluan saja. Mereka tidak tahu. Ini adalah salah ingat. Yang keempat, syaitan tidak mahu mereka berubah. Sini lihat 22 kata, oleh itu buanglah cara hidup yang lama yang menyebabkan kamu kelakuan seperti dahulu. Cara hidup ini itu membinasakan kamu, kerana kamu dikuasai keinginan dan menyesatkan. Janganlah beri peluang, ayat 27 kata, kepada iblis. Ini syaitan sana, si iblis, tidak mahu mereka ubah. Sebab mahu membinasakan mereka. Mahu mereka sesat. Mereka tidak tahu. Okey, begitu. Macam mana kita boleh dapat jadi seorang kehidupan baru? Di sini saya ada 6 cara-cara yang boleh tolong. Bagaimana kita boleh tekun bekerja? Kita mesti perlu tekun bekerja, sebab ini adalah panggilan Tuhan. Ini adalah kehidupan Tuhan. Nombor 1, macam mana boleh bekerja tekun? Berubah fikiran kita. Ini nombor 1. Fikiran kita mesti mau ubahkan. Ayat 17 kata, oleh itu demi nama Tuhan aku memberikan amaran ini, janganlah kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berfikiran sia-sia. Jauhlah dari berfikiran sia-sia, mau fikiran yang baru, fikiran Tuhan. Ayat 23 kata, hati dan fikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya. Ini kita mesti mau berubah fikiran kita. Kalau ubahkan fikiran, kita mesti mau mohon pertolongan dari Roh Allah. Roh Kudus saja boleh tolong kita. Kita mesti mau kembali kepada percaya Tuhan, ikutkan Roh Tuhan, dan di dalam Yesus Kristus. Kita ikutkan. Ini adalah perjalanan yang betul. Fikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya. Hari ini, marilah kita mesti mau baharuikan fikiran kita. Kedua, mengikuti kebenaran. Ayat 21 Paulus kata, kamu tentu sudah diberitahukan tentang Dia. Ini Tuhan. Sebagai pengikutnya, kamu telah menerima ajaran benar tentang Yesus. Ini ajaran dari Tuhan. Kita mesti mau dapat kebenaran. Kebenaran ialah firman Tuhan. Firman Tuhan ialah kebenaran. Kita mesti mau mengenal firman Tuhan, mendapat firman Tuhan, menerima firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Ketiga, membuang kekotoran. Ayat 22 kata, oleh itu
Buanglah cara hidup yang lama yang menyebabkan kamu kegelakuan seperti dahulu. Cara hidup itu membinasakan kamu kerana kamu dikuasai keinginan dan yang menyesatkan. Kita tahu kan itu cara hidup akan membawa kami menuju binasa, membinasakan kita, menyesatkan kita. Kita mau buangkan, mau pergi cara yang baru. Keempat, memerlu community yang tulus. Kita tidak boleh buat perseorang, tetapi kita mesti mau satu community yang tulus. Ayat 25 Paulus kata, oleh itu kamu tidak boleh berdusta lagi. Kamu harus mengatakan yang benar kepada saudara-saudara seiman. Kerana kita semua anggota tubuh Kristus. Kita mesti mau gereja satu tubuh Kristus, satu kelompok sel, satu kumpulan saudara-saudara seiman. Ini kita boleh tolongkan satu antara lain di dalam satu community. Saya seorang tidak boleh jalan habiskan perjalanan ini, tetapi kalau dengan orang lain kita boleh tolong. Keempat, kelima, memerlu iman. Dia kata ayat 30, janganlah sedihkan roh Allah. Macam mana kita boleh sedihkan roh Allah? Macam mana kita boleh sedihkan ibu bapa kami? Kalau sedihkan ibu bapa ialah buatkan semua perkara-perkara yang lawan ajaran mereka. Dan tak ngamlah apa dia menyuruh kita buat lawan. Kalau itu kita sedihkan mereka. Roh Allah pun sama juga. Roh Allah mau tolong kita. Kita tidak mau dia. Kita buat yang dan lain-lain. Ikutkan bukan roh Allah. Ikutkan syaitan. Ikutkan kegelapan. Itu memang sedihkan roh Allah. Jika kamu memiliki roh Allah, hal itu menunjukkan bahawa kamu milik Allah. Roh itu jaminan bahawa hari pembebasan akan tiba bagi kamu. Kalau mau ikutkan, masukkan jadi pemilik Allah, kita mesti ada iman. Memerlu iman. Iman tolonglah kami. Kalau tidak ada iman, kita tidak boleh buat apa-apa pun. Paulus sudah kata, ini yang keenam dia kata, memerlu guru atau jurulatih. Jurulatih tolong kita. Kita seorang tak faham langsung. Dekat ayat 32, sebaliknya, hendaklah kamu baik hati, saling berbelas kasihan dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu melalui Kristus. Kalau kita mau kasihkan orang atau mau dapat ampun dari orang lain, kita mesti mau ada satu community. Community boleh buat begitu, tetapi kita ada guru atau jurulatih, dia boleh ajar kita, tolong kita macam mana boleh ampunkan, macam mana boleh belas kasihan. Ini kita mesti mau guru yang tolong kami. Di sini adalah 6 perkara-perkara, ada cara yang tolong kami boleh tegun bekerja. Dan kita Kristian mesti tegun bekerja. Perlu tegun bekerja. Saya ulangkan satu. Berubah fikiran kita. Ini yang maha penting. Kedua, mengikuti kebenaran. Kembali kepada Alkitab. Ketiga, membuang kekotoran. Itu orang lama buang. Pakailah orang baru. Fikiran baru. Ini kerja aksi baru. Keempat, memerlu community yang tulus. Kalau kita pergi tempat yang kotor,
senanglah kita boleh dapat kekotoran. Kalau kita yang dekat tempat yang bersih, memang kita bersih. Dan ini community yang tulus yang penting, yang boleh tolong kita. Memerlu iman. Cakap, baca tak cukup. Orang percaya, kita tidak mau ingatkan dia percaya cukup. Saya ada pengetahuan tak cukup, tetapi mesti mau iman menerima jadi milik Tuhan. Kita mesti memiliki Tuhan, memiliki kumpulan di surga, kumpulan surgawi. Itu adalah kebebasan, adalah keselamatan. Yang keenam, memerlu guru dan juru latih. Dan tolong kami, mereka boleh ajar, mereka beri amaran, mereka beri latihan, mereka tolongkan kami. Itu yang penting. Kita mesti mau jadi murid lagi di dalam Tuhan. Marilah kita doa. Haleluya. Kami mohon Tuhan, Roh Tuhan datanglah menolong kami. Tolong kami yang ubarkan pikiran kami. Tolonglah kami yang membuangkan kekotoran. Tolonglah kami yang mendapat iman, memerlu iman. Tolong kami masuk dalam satu community yang tulus. Tolonglah kami memerlu guru atau juru latih. Tolonglah kami mendapat kebenaran. Kami mau memiliki kumpulan-kumpulan surga, mau memiliki jadi anak Tuhan. Datanglah, tolonglah kami perlu tekun bekerja jadi anak Tuhan. Amin.